banyak. Terus. Yang macam angkut. Ini anda belum. Oh, sabar. Okey. Ini betul bang. Untuk maklumat video dari depan ni. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar anda yang berada di rumah ataupun di mana sahaja anda berada? Hari ini kami berdua, saya Ani Mizati dan juga Nas Rahman dengan memakai pelitup muka berwarna pink. Kalau tak nampak lagi, kejap lagi anda akan nampak ya. Untuk menceriakan pagi anda hari ini, insyaAllah kita harapkan yang terbaik pastinya 7 September 2021. Dah masuk bulan 9, dah 7 hari kita melangkau bulan 9 ni. Tepat. Apa agaknya perancangan anda semua? InsyaAllah kita harapkan yang terbaik. Macam mana Nas hari ini? Setakat ini saya rasa sangat ceria kerana kita ingat warna merah jambu atau perkataan Melayu yang baru saya belajar. Kalas. Itulah dia, merah jambu. Itulah Kalas. tadi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kepada anda yang bertanya kenapa Ani Mizati nampak lebih tinggi daripada biasa, tengok kasut dia 3 inci, memanglah begitu rasanya. Baiklah, apa yang kita paparkan sebentar tadi merupakan bapak-bapak cemas search and rescue operation buat salah seorang daripada mangsa kepala air yang berlaku di Titi Ayun Yan Kedah. Salah seorang mangsa yang terselamat berikutan daripada kejadian ataupun tragedi kepala air di Titi Ayun Yan Kedah. Dan apa yang kita akan bawakan hari ini sedikit temu bual pendek yang dilakukan bersama dengan individu tersebut untuk kita kongsikan pengalaman beliau kerana sesiapa yang berada di kawasan itu kabarnya tidak ada yang selamat, termasuklah salah seorang mangsa yang terkorban merupakan abang kandungnya sendiri. Jadi kita nak walaupun ini adalah keadaan trauma, tapi inilah mungkin boleh menjadi pengajaran dan juga sama-sama kita tahu apa sebenarnya yang berlaku dan sebagainya. Tapi Ani, apa yang kita sarankan di sini, pasukan-pasukan penyelamat telah pun diberikan taklimat untuk bersiap sedia, ya. Kod yellow kerana hujan masih lebat. Jadi kita bertanya kepada diri sendiri, adakah ini merupakan fenomena perubahan cuaca ataupun climate change? Betul. Ataupun ini merupakan angkara manusia daripada aktiviti-aktiviti seperti pembalakan dan sebagainya. Kita kupaskan isu ini. Betul. Itu antara persoalan yang bermain di fikiran kita semua. Pastinya kita ingin tahu dua sudut yang berbeza, macam tadi Nas Rahman dah cakap tadi, dua sudut yang kita akan bawakan perbincangan mengenai perubahan iklim dan apakah kaitannya dengan tragedi di Titi Ayun Yan Kedah. Okey, selain daripada itu, yang menarik juga kita akan bawakan pada hari ini senaman untuk kecikkan lengan. Alamak, dan kepada mereka yang menjalani fizioterapi, ini merupakan senaman yang sangat-sangat senang dilakukan di rumah. Betul, hanya menggunakan kerusi sahaja. Dan juga ketetapan hati lah. Kalau tak ada ketetapan hati ni, kekuatan hati juga. Apa tu, jati diri untuk teruskan bersenam untuk kesihatan diri. Sebenarnya nak bersukan ni dia kena konsisten lah kan. Itu antara kita akan kongsikan hari ini. Nas Rahman akan menunjukkan demonya. Jangan, ni tak boleh lari ni. Tak boleh lari Dan bukan itu saja, kita paparkan Wira Malaysia Ejen Ali yang telah mengharumkan nama Messi Malaysia. Juang. Messi Kita Juang. tahu baru-baru ni kita dapat tahu juga yang mereka mendapat award, dianugerahkan sebagai filem animasi yang terbaik. Jadi kita nak tahu bagaimana perjalanannya dan adakah uri-uri yang mengatakan Ejen Ali The Movie 2? Kita bertanya kepada tuan badannya sendiri, the creator of Ejen Ali, Tuan Usama Zaid bakal bersama-sama kita. Jadi itu antara pengisian yang menarik pada pagi ini. Tapi kita teruskan dengan suatu yang istimewa. Kita melihat suatu story yang telah viral ya. Baru-baru ni. Bayangkan betapa baiknya nasib pemandu Myvi ini apabila kita lihat paparannya. Kita lihat bikisannya, kita lihat visualnya, dan kepada anda yang telah pun melihat di media sosial, memang terperanjat, kaget seketika bila kita lihat bagaimana teruknya kemalangan ini ya. Sebuah lori yang telah pun merempuh lebih kurang 5 kenderaan kabarnya yang berada di hadapan. Ini dia visual yang paling jelas kita dapat berikan kepada anda semua yang tular juga di media sosial, dan ramai yang membantu untuk menyelamatkan seorang individu yang tersepit. Kalau anda saksikan kenderaan berwarna kuning ini, dah tak rupa kereta dah kan? Dah tak rupa kereta, dan pastinya apa yang muncul di minda kita, wow, habislah dia ni. Tapi itu dia, bila kita kata Allah sayangkan umat-umatnya, inilah yang kita maksudkannya. Insiden yang berlaku di Jalan Ipoh pada hari semalam ini membuatkan saya tersedar tentang satu perkara
Jadi pemandu lori yang terlibat dalam kemalangan ini dikatakan positif dadah. Betul. Positif metafetamin dan juga amfetamin telah pun disahkan apabila saringan ujian air kencing telah pun dilakukan terhadap individu yang berusia 25 tahun kabarnya itu. Ini satu kejadian yang tidak bertanggungjawab, tapi itulah bila kita dah dibenarkan mula bekerja, kita dapat dengar kembali kan kemalangan ini. Walaupun sebelum ni kita selalu kan dengar betul tak kemalangan melibatkan alkohol, pemandu yang tidak dapat mengawal kenderaan dan sebagainya. Jadi setakat ini kita tak dengar kerana mungkin semuanya sedang duduk di rumah, tidak dapat bekerja, dan apabila ekonomi dibuka semula, insiden-insiden ini muncul semuanya. Kenapa? Mengapa? Dan insya-Allah kepada mereka yang di luar sana yang masih risau insiden-insiden begini mampu dia muncul begitu saja kan. Betul. Kadang-kadang bukan kita yang salah kerana kita memandu kenderaan laju ke apa, tetapi keadaan ini boleh berlaku ya. Jadi berhati-hati, kita harapkan doakan juga yang terbaik untuk anda semua yang keluar bekerja. Baik, siapa lagi yang bernasib baik? Bukan saja pemandu Myvi yang kita paparkan sebelah tadi, tapi juga mereka yang menerima pertolongan kewangan dengan bantuan COVID-19 yang telah pun disasarkan $3.1 bilion kepada 10 juta penerima yang telah pun mendapat dan semalam diagihkan pada hari pertama mengikut kategori miskin tegar B40 dan juga M40. Dibayarkan secara berperingkat mengikut kepada beberapa peringkat yang diberikan. Fasa 1 telah pun bermula kabarnya pada 6 September semalam. Jadi insya-Allah 10 juta penerima yang akan menerima bantuan BKC ini adalah antara yang mungkin perlu fikirkan bagaimana anda akan membelanjakan. Tepat sekali. Untuk M40 pula disasarkan besok ya baru dapat menerimanya. Jadi kita let's go to the ground dan kita bertanya kepada rakyat Malaysia apa sentimen di luar sana untuk mereka yang menerima BKC 2021. Saksikan. Saya salah seorang penerima BKC. Saya gunakan duit yang saya dapat tu, bantuan tu, saya beli barang dapur dan susu untuk anak saya. Saya ada anak kecil. Dan buat bayar api dan air masa musim COVID ni. Semasa diumumkan bantuan khas COVID, saya sebenarnya memang sangat-sangat bersyukur. And dengan duit bantuan tu juga, saya dapat membeli kelengkapan rumah, bahan memasak. Sebab bila keadaan dalam pandemik ni, saya sebenarnya lagi prefer untuk memasak. Saya gunakan BKC ni untuk membeli barang keperluan harian lah. Barang-barang dapur, barang makanan. Dan untuk digunakan di rumah lah. Dia membantu kepada semua rakyat Malaysia lah, terutama mereka yang atau B40, M40 dan miskin tegar ni, membantu mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup, boleh beli barang-barang dapur, barang-barang asas keperluan harian untuk makan minum. Dan kalau ada yang anak yang PDPR, mungkinlah sikit banyak membantulah kalau kata memerlukan top up dan sebagainya. Pihak kerajaan sekurang-kurangnya sehingga tahun depan dapat memberi bantuan ini, kalau boleh setiap bulan kurang-kurangnya beri voucher pun dah okey untuk kami yang walaupun bujang tetap juga nak makan. Apa-apa pun terima kasih kepada kerajaan. Bagi saya ia secara jujur ini adalah satu yang sangat bagus kerana setiap penerima BKC ini dapat menjadi suntikan kepada ekonomi bagi membangunkan ekonomi negara agar pertumbuhan ekonomi negara menjadi lebih galak. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada kerajaan Malaysia atas bantuan khas COVID ini. Bantuan khas COVID ini sedikit sebanyak dapat membantu saya untuk meneruskan hidup dalam menghadapi pandemik COVID-19. Bantuan BKC 2021 ini bakal dipanjangkan mulai September sehingga hujung tahun 2021 dan rata-rata nampaknya semuanya amat memerlukan, terutamanya yang miskin tegar dan dari golongan B40 ya ni. Dan 4M40. Jadi harapnya bantuan ini dapat mengurangkan sikit sebanyak beban mereka insya-Allah. Selepas ini kita akan kembali dengan berkongsi berkaitan dengan tragedi kepala air yang berlaku di Titi Hayun Yan Kedah. Dua angle yang kita akan bawakan. Tolong bersama-sama dengan kita untuk mengikuti perbincangan ini, sangat penting untuk kita sampaikan kepada anda semua. Jadi kita nak rehat sekejap. Kembali selepas ini bersama dengan kita dalam Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini. Nazrul Rahman dan Anim Izzati menemani anda. Dan sekarang ni kita terus
ke suatu topik yang menyayat hati dan juga suatu yang mungkin merisaukan rakyat Malaysia. Seperti yang kita katakan di awal tadi, kita akan kongsikan temu bual pendek yang dilakukan bersama dengan Encik Abdullah Murad berusia 58 tahun. Merupakan salah seorang mangsa yang terselamat dalam tragedi kepala air yang berlaku baru-baru ini. Ini berlaku pada banjir yang pertama 18 Ogos. Jadi jom kita saksikan temu bual bersama dengan Encik Abdullah Murad. 18 Ogos 2021, negara digemparkan dengan tragedi hitam yang memberi kesan kepada lebih 1,000 keluarga di sekitar daerah Kuala Muda dan Yan, Kedah. Akibat hujan lebat luar biasa, Titi Hayun dilanda tragedi kepala air dan meragut 6 nyawa. Pengalaman 11 tahun menjadi anggota bomba, mengajar teknik mengapungkan diri dan tidak panik berada di dalam air menyelamatkan Abdullah Murad, 58 tahun dalam tragedi yang berlaku itu. Bagi Abdullah, tragedi itu ibarat mati hidup semula kerana dia antara mangsa yang terselamat dalam kejadian yang turut mengorbankan abang sulungnya, Zainul Murad, 68 tahun yang ditemui kira-kira 10 meter daripada tempat dia tersangkut dalam timbunan kayu. Menurut Abdullah, pada hari kejadian, dia telah berjanji dengan abangnya untuk bertemu di rumah dusun peninggalan arwah bapa mereka di Titi Hayun sekitar jam 2.30 petang. Abdullah yang juga pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Negeri Perlis memaklumkan sebelum kejadian dia dan abangnya berada di dalam rumah dusun dan ketika itu hujan lebat mulai turun. Sebaik abangnya keluar rumah, Abdullah terdengar dentuman kuat menghentam dinding bahagian dapur rumah dan ketika itu dia menyedari bahawa dia berada dalam gulungan air yang dibawa oleh arus deras. Jelas Abdullah, dia sempat berpaut pada sebatang kayu sebelum dihanyutkan air hampir 100 meter dari tempat kejadian. Dia bernasib baik kerana arus air deras itu membawanya ke kawasan tebing sungai dan dia terperangkap di bawah timbunan kayu dan ranting. Dua orang je. Dah lagi berapa bang? Dah lagi 3 lagi. 3 lagi. Tanaman saya jumpai di bawah pokok tindihan, runtuhan dan serpihan. Surat ada, cuma sepi. Yang mula saya dengar, masyarakat ramai, surat ramai. Cuma bila ramai, saya tengok sikit, gelap. Malam-malam. Sebelum, tak ada apa, cuma saya survive, saya sendirilah. Yang sakit, bergerak, tak boleh. Saya zikir macam tu lah, aku sebagai orang Islam kan. Ingatlah macam-macam lah. Kawan-kawan yang ada, dia macam-macam lah. Tapi saya tak tahu lah, kata 6 jam. Tapi saya tak tahu di mana saya berada. Tapi saya tahu, saya tertimbus. Sementara itu, orang pertama yang ternampak Abdullah adalah pegawai bomba bantuan PBB Muhammad Nur Azham Muhammad Syukri. Sebelum kami jumpa Pak Lah, kami dia duduk bawah rimbun-rimbun pokok pokok durian. Jadinya ambil langkah mula-mula tu kami cuci kawasan sekitar dia. Belum angkat kayu potong-potong kayu ke apa, baru kami nampak tangan. Itu baru kami angkat, tengok persekitaran dia, oksigen kawasan tu macam mana. Tapi dah Pak Allah kata ada okey. Kami pun tunggu stretcher lah masa tu. Selain itu, Muhammad Muaz Muhammad Idris, 31 tahun, menantu Abdullah turut berkongsi saat mencari dan menyelamat. Katanya dia bersama anggota bomba memasuki kawasan sungai itu sekitar jam 10 malam. Keadaan ketika itu, air sungai masih deras dan cuaca gelap kerana hujan masih turun. Tidak lama selepas itu, Muaz ternampak jasad Pak Long dalam keadaan tertiarap di lokasi pencarian. Malah, terdetik di hatinya, ketika itu bapa mentuanya juga mesti berada di sekitar kawasan yang sama. Berbekalkan lampu suluh, Muaz dan anggota bomba mencari bapa mentuanya di sekitar kawasan itu sehingga jam 11.30 malam sebelum terdengar suara sayup meminta tolong. Selang 10 minit, saya terjumpa arwah Pak Long dulu dalam keadaan tertiarap. Saya minta bantuan dekat anggota bomba yang duduk berhampiran dengan saya menjerit minta bantuan anggota bomba tu. Saya menjerit sekuat hati. Lepas tu saya terduduk. Selang saya duduk tu, saya dengar sayu sangat suara ayah meminta tolong.
Masa dalam tu dengan keadaan bunyi arus sungai, bunyi hutan, dengan orang menjerit lagi anggota dekat situ. Saya jumpa dalam satu timbunan kayu tu, tapi tinggi kayu tu. Masa tu bila saya dah jumpa dah, saya menjerit lagi sekali, panggil anggota bomba dengan anggota pendaki yang ada dekat kawasan situ. Mereka pun bersama-sama menyuluh kat kawasan timbunan kayu balak tu. Satu daripada kisah menarik sebelum kejadian ini berlaku ialah kucing Abdullah yang memberi petanda seolah-olah tidak membenarkan tuannya pergi ke Titi Hayun apabila tidak mahu keluar daripada keretanya berbanding kebiasaan. Masa saya nak pergi tu, dia masuk kereta, dia tak mau keluar. Oh, anak saya kata, Abah ada kucing. Kita akan saya tekan press. Lalu lari dah, dia tak lari. Saya terpaksa turun, pergi ambil. Jadi dia kurang melasang kanan, saya ikut. Kejadian itu meninggalkan kesan trauma yang mendalam pada Abdullah dan seluruh anggota keluarganya. Abdullah tetap akan meneruskan wasiat yang ditinggalkan arwah bapa dan abang sulungnya, menjaga serta mengusahakan dusun buah-buahan di tanah seluas 5 ekar yang kini terjejas teruk akibat kejadian kepala air itu. Itulah yang berlaku dalam kisah tragedi Titi Hayun di Yan Kedah. Encik Abdullah Murad, 58 tahun. Yang menariknya di sini, operasi mencari dan menyelamat yang cukup teliti dilakukan oleh menantu, iaitu Encik Musa dan juga pihak bomba. Amatlah beri kesan ya. Jeritan tolong itu dapat menyelamatkan individu yang bernama Encik Abdullah Murad. Alhamdulillah, syukur. Allah walaupun sayang ya dia, betul, walaupun keadaan trauma itu pastinya melanda beliau, tetapi alhamdulillah syukur ini sesuatu yang dikongsikan bersama dengan kita ni, satu temu bual yang cukup bermakna sekali. Tepat sekali. Dalam kita melihat detik-detik cemas operasi menyelamatkan Encik Abdullah Murad, rakyat Malaysia tertanya-tanya, bagaimana terjadi? Apakah punca tragedi kepala air Titi Hayun di Yan Kedah ini? Dan kepada Anim mungkin tak pernah tak pergi Titi Hayun ni. Sebenarnya tempat dia begitu cantik. Sayang, tapi saya tak pernah menaiki titik tersebut lah. Jambatan tersebut kan? Jambatan tersebut. Sayangnya di situ. Semuanya hilang. Sayangnya. Okey. Kita teruskan saja perbincangan kita pada hari ini. Kita akan merungkai ataupun mendapatkan penjelasan daripada dua pakar dan juga individu yang kita akan temu bual secara maya, iaitu Encik Abdullah Sulaiman, Pengarah Jabatan Mineral dan Geoscience GMG Kedah Perlis dan Pulau Pinang, serta Profesor Madya Dr. Zaini Sakawi, Pengarah Institut Perubahan Iklim IPI Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum kepada dua tetamu kita pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih meluangkan masa bersama Malaysia hari ini. Dan soalan pertama saya ditujukan kepada Encik Abdullah Sulaiman ya. Kalau kita belajar kat sekolah dulu, kawasan tadahan air memang sangat penting untuk negara beriklim khatulistiwa seperti Malaysia ini kan. Jadi adakah kali ini ya insiden ini terlalu lebat ditimpa hujan, kawasan tadahan air tidak dapat menampung intensiti cuaca? Jadi bolehkah tuan terangkan bagaimana fenomena ini berlaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nas. Okey, kalau kita masih ingat pada 18 Ogos hari itu kita dikejutkan dengan bencana yang dinamakan sebagai kepala air. So kepala air ni yang kita definisi dia adalah gelombang aliran air mengejut dalam kuantiti yang besar, yang mana dia ni mengalir daripada hulu sungai, iaitu daripada kawasan puncak kepada kawasan ke sungai utama dan seterusnya ke hilir. Jadi sebenarnya fenomena kepala air ni kalau kita tanya penduduk-penduduk di sekitar Titi Hayun, Tupah, Batu Hampar dan Seri Perigi memang sering kali berlaku. Tapi pada 18 hari bulan itu ada sesuatu yang luar biasa, kepala air luar biasa yang kita namakan sebagai aliran puing ataupun aliran debris. Jadi kalau kita lihat, kalau kepala air biasa ni dia cuma air sahaja, tapi kali ni dia membawa bersama tanah, bongkah batu, pokok dan sebagainya lagi. So ini dan dia hadir dalam volume yang besar dan juga dengan halaju yang tinggi. So ini yang berbeza dengan fenomena kepala air yang biasa kita dengar. Jadi apa yang kita nampak, air begitu keruh dengan bongkar-bongkar batu dan sebagainya, adakah ini disebabkan hakisan? Dan kita nak tahu adakah kekerapan fenomena ini
disebabkan angkara manusia seperti aktiviti pembalakan dan sebagainya? Okey, kalau kita lihat bagaimana kejadian bencana geologi yang kita namakan di Gunung Jerai ini adalah tanah runtuh dan juga aliran point ataupun aliran debris yang mana pencetus kepada tanah runtuh dan juga aliran point ini adalah hujan. So kalau kita lihat hujan di dalam tempoh 8 jam di kawasan Gunung Jerai purata hujan sebulan. Jadi menunjukkan hujan yang lebat itu adalah faktor pencetus. Manakala faktor penyumbang dia adalah dari segi faktor geologi dan juga faktor geomorfologi. So geologi itu kita rujuk kepada jenis batuan dia, struktur tanah baki, peluluh hawaan dan sebagainya lagi. Manakala kalau kita rujuk kepada geomorfologi atau rupa bentuk muka bumi, kalau di belakang saya tu boleh nampak boleh nampak tanah runtuh yang di belakang adalah di kawasan Titi Hayun, boleh nampak kecerun dia amat curam. Jadi 70 hingga 80 degree. So ini menyebabkan gelonsoran tanah tu berlaku, bawa bersama tanah, batu, pokok ke dalam sungai dan mencetut kepada aliran debris itu lagi. Dan cerun ini adalah cerun semula jadi. Jadi aktiviti manusia di kawasan hulu sungai ni kalau kita lihat adalah merupakan cerun semula jadi dan dia merupakan fenomena semula jadi yang dicetuskan oleh hujan yang lebat dalam satu tempoh yang berpanjangan, hujan dalam tempoh yang panjang. Okey. Itu maksud dia. Baik. Mungkin rentetan daripada yang diceritakan hujan sebulan itu berlaku dalam masa 8 jam saja. Itu kita dapat bergambarkan bagaimana ianya berpanjangan sehingga melibatkan keadaan ini. Dan ini juga mungkin ada kaitannya doktor dengan keadaan cuaca ataupun iklim di Malaysia sendiri. Kalau kita saksikan statistik 20 tahun kebelakangan ini banjir meningkat di Malaysia saja. Itu antara yang boleh kita gambarkan betapa mungkin keadaan ini perlu dipandang serius terhadap amaran yang diberikan, dikeluarkan. Mungkin doktor ada penjelasannya melihat kepada keadaan ini, doktor. Ya, terima kasih Mimi dan Nas. Seperti yang kita maklumlah, memang perubahan yang berlaku tu bukan sahaja disebabkan oleh faktor semula jadi. Dia juga berkaitan dengan faktor kemanusiaan itu sendirilah. So dalam konteks secara globalnya, saya melihat perubahan sistem biofizik itu sendirilah. Maksudnya setiap perubahan yang berlaku akan mengubah dari segi sistem biosfera, sistem atmosfera, sistem hidrosfera dan juga litosferanya itu sendiri. Jadi dalam konteks apa yang berlaku di Titi Hayun ni, keadaannya memang agak berbeza lah. Boleh dikatakan kejadian hujan ketika itu memang agak luar biasa dan kurang normal daripada apa yang berlaku sebelum inilah. Sebab kalau berdasarkan analisis cuaca pada hari kejadian, jelas menunjukkan bahawa rekod hujan yang lebat yang begitu tinggi pada hari kejadian dicatatkan lebih kurang melebihi 20 mm per jam. 20 mm. Ya, berdasarkan laporan yang dicatat di stesen JPS Gunung Jerai dan juga Sungai Singkir. Kejadian ini biasanya lebih kerap berlaku di sebelah petang. Okey. Jadi kita melihat keadaan ini memang agak berbeza daripada kelaziman. Sebab kalau kita lihat kelaziman, kalau dalam keadaan hujan yang mungkin renyai ataupun hujan yang sederhana lebat ataupun hujan yang lebat yang biasa, so amalan ataupun kebiasaannya adalah dalam melebihi 4 mm per hour lah. Jadi kejadian yang berlaku pada hari kejadian tersebut memang agak luar biasa. Jadi benda ini sebenarnya saling berkaitan dengan keadaan semula jadi. Sebab dari segi pemantauan cuaca dan juga analisis imej radar, so jelas menunjukkan bahawa ketika kejadian, sebab saya pun melihat imej berlaku kejadian tersebut, pada hari kejadian memang awan begitu putih, dia menyelubungi hampir keseluruhan negeri Kedah itu sendiri. Jadi pencerapan udara di bahagian atas jelas menunjukkan
yang angin kuat daripada barat laut yang membawa kelembapan yang tinggi dari laut Andaman sebagai penyumbang kepada pembentukan awan yang tebal ini dalam semasa kejadian itu berlaku. Jadi Profesor, saya nak bertanya, adakah ini sesuatu yang normal? Menurut Presiden Amerika Syarikat Joe Biden, Malaysia tidak diklasifikasikan sebagai negara yang tidak terdedah kepada perubahan iklim. Tapi apa yang kita nampak adalah sebaliknya. Jadi rantau Asia Tenggara mencatatkan kedudukan teratas dari segi jumlah kejadian bencana alam dalam tempoh 30 tahun dan dikategorikan sebagai bencana iklim. Soalan saya kepada doktor, adakah Malaysia bersedia untuk menghadapi perubahan iklim ini? Adakah kita patut orang kata sweep under the carpet atau ini suatu perkara yang harus ditekankan bukan saja oleh rakyat Malaysia tapi juga kerajaan? Silakan. Ya, okey, Nesh. Saya rasa soalan Nesh tu begitu menarik sekali dari segi kesediaan kita dalam konteks Malaysia itu sendiri ataupun keluarga Malaysia ataupun secara peringkat regional ataupun peringkat lokal. Maksudnya inilah masa yang kita semua rakyat ataupun kita sebagai satu keluarga Malaysia itu sendiri kita perlu bersiap siaga untuk menerima perubahan-perubahan yang berlaku. Sebab dia punya impak tu memang kita dah merasai sebab ini pun terlibat dalam banyak kajian berkaitan dengan coastal management, berkaitan dengan sea level rise ni memang cukup ketara. Jadi sekarang ni memang banyak kajian kalau seperti yang Nesh cakap tadi di luar negara, malah dalam konteks Malaysia sendiri kita melihat bahawa kajian-kajian yang begitu teknikal mengkaji tentang pembuktian level rise dan sebagainya memang dah banyak orang buat kajian. So now kita perlu fikir macam mana proses adaptasi ataupun proses penyesuaian yang perlu dilakukan untuk kita berdepan dengan keadaan tersebut. Jadi saya rasa dalam konteks Malaysia dengan dengan kementerian yang di branding baru Kementerian Alam Sekitar dan Air ni, saya rasa itu sesuatu yang begitu baik yang perlu ditekankan, perlu diperkasakan. Bukan saja di peringkat kerajaan, malah universiti, Institute of UKM sendiri sebagai satu universiti watan yang banyak memperjuangkan tentang isu-isu alam sekitar ni. Saya rasa kita kena kolaborasi bukan setakat jaringan dalam universiti itu sendiri, malah di jabatan ataupun agensi-agensi kerajaan, terutamanya macam Nahrid JPS. Baik. Terima Jadi kasih. kita kena berdepan dengan keadaan tersebut. Okey, Doktor. Encik Abdullah, mungkin untuk kita ada 1 minit lebih kurang ni untuk mengakhiri perbincangan. Encik Abdullah boleh terangkan sedikit langkah awal yang perlu kita faham kerana fenomena ni dah pun berlaku lagi di kejadian yang sama, di tempat yang sama dan mungkin bakal berlaku lagi jika keadaan cuaca tidak menentu. Apakah langkah awal yang boleh dilakukan oleh mereka yang berada di geografi tersebut? Keadaan mungkin kawasan peranginan, kawasan hutan dan juga air terjun ni. Cik Abdullah kena on mic, Cik Abdullah. Inilah dia. Okey, sorry. Tak apa. Okey, silakan. Okey, saya sebagai nasihatlah saya kepada semua rakyat Malaysia ataupun yang mana yang especially yang tinggal di kawasan yang di kawasan yang bercerun, masa kawasan berbukit dan juga di tepi sungai. Jadi kita perlu peka dan alert dengan keadaan persekitaran kita lah. Sebagai contohnya, kalau kita dapati bahawa keadaan langit gelap dan kita dapati hujan di kawasan hulu sungai itu dah lebat dan sebagainya lagi, jadi kita kena bersiap siaga lah untuk kita keluar daripada pendapatan yang berhampiran dengan sungai lah. Dan yang kedua adalah sekiranya bunyi dentuman ataupun dentuman kuat, iaitu ada gerakan batu-batu ataupun ada air dalam sungai tu ada buih, ada daun kayu dan sebagainya, air bertukar warna daripada jernih ke keruh. Jadi kita kena alert perkara tersebut. Untuk tanah runtuh pula kita alert, mungkin ada pergerakan pada tanah ataupun condong dan sebagainya lagi. So itu antara perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian lah. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada tetamu kita, Encik Abdullah Sulaiman dan juga Profesor Madya Dr. Zaini Sakawi di atas pencerahan anda tentang fenomena kepala air ini. Tepuk dada tanya selera rakyat Malaysia. Terima kasih diucapkan.
Baik, terima kasih kalian berdua. Okey, itu dia kita kongsikan berkaitan dengan tragedi kepala air di Titian Kedah kaitannya dengan perubahan iklim di Malaysia yang bakal kita lalui cuaca ekstrim dan juga beberapa bencana alam yang amat dahsyat sekali. Inilah persediaan. Kita nak ataupun tak nak, kita harus tahu itu bakal berlaku jika tidak ada pelan untuk kita adaptasi perubahan iklim tersebut. Sekali lagi kepada rakyat Malaysia yang masih menidakkan fenomena perubahan cuaca ataupun climate change, tepuk dada, tanya selera, semuanya berada di depan mata, terpulang kepada kita untuk mengambil langkah-langkahnya kerana sampai tahun 2030 mungkin kita tidak boleh membaik pulih semula apa yang kita dah lakukan kepada muka bumi ini. Astagfirullahaladzim. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ni kita akan bersama dengan Ejen Ali. Misi Juang. Okey, seketika nanti dalam Malaysia hari ini. Ya, itu dia Ejen Ali, filem animasi perisik yang pastinya menjadi pilihan kita semua. Bukan sahaja ianya mendapat mencuit hati ataupun mendapat perhatian anak-anak, tapi bapa budak pun kalau tengok menangis. Itulah dia. Jangan awak pecahkan rasa saya di Malaysia hari ini. Bukan begitu. Jalan cerita yang begitu menarik menjadikannya Ejen Ali begitu popular dipaparkan di 50 negara seluruh dunia. Jadi untuk segmen animasi Misi Juang Ejen Ali ini telah mendapat 17 juta view di YouTube. Jadi kita nak ucapkan tahniah kerana juga mengungguli program televisyen TV kanak-kanak animasi 3D terbaik pada Anugerah Kandungan Asia 2001. Jadi jom kita bertanya dengan Ketua Pegawai Eksekutif Wow Animation dan juga pengarah Ejen Ali. Dia pengarah dan juga dia terlibat dalam penulisan skrip juga. Ini dia Usamah Zaid Yassin. Apa khabar? Apa khabar idolaku? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usamah, pastinya kita nak dengarkan tentang award ataupun anugerah yang diberikan kepada Ejen Ali itself kan. Pastinya ini adalah sesuatu yang memberikan impak berbeza dan katanya bukan sahaja kerja seorang, produksi semua memainkan peranan yang penting sekali. Usamah mungkin nak kongsikan bersama dengan kita. Betul. Kita hasilkan Misi Juang ni during pandemic lah. Dan tim Wow Animation masa tu bekerja dari rumah. Kita sekitar about 90 orang kan. Jadi nak orchestrate so many people daripada rumah, dan kita sebab kita dah biasa dengan environment bekerja dalam studio. Dan dari segi berkomunikasi itu satu, dan yang keduanya macam mana kita nak handle kita punya file lah, kita punya storage, macam mana nak transfer online apa semua kan. Banyak it's very challenging, tapi Alhamdulillah I think everyone put in a very strong effort, dan kita bersyukur lah dapat menang award yang I think match the effort yang diletakkan pada tim. Oh, not match the effort, surpass the effort. Yang itu yang saya kena tekankan. Jadi cik, saya nak tanya, dalam saya yang peminat animasi, peminat produksi Wow Productions ya. Jadi apakah keistimewaan animasi Malaysia di mata Usamah? Adakah jalan cerita atau teknologi yang kita gunakan, dan mampukah kita meluaskan kuasa ke persada dunia? Macam Ejen Ali lah dia tanya. Silakan. I think kita punya kelebihan if we talk about identity lah. I think dari mana-mana bukan, I mean the best way untuk kita orang kata compete ataupun be unique, sebab dalam dunia content ni uniqueness tu kan is something yang valuable. So kalau kita sentiasa nak compete on teknologi punya side, saya rasa ni lebih orang kata dia bergantung pada resource lah. Dan kita kalau tengok kat Malaysia ni, resource kita tak setanding dengan apa yang ada dekat Barat ataupun Europe kan. Tapi dari segi identiti, saya rasa tak ada orang kata daripada negara lain, daripada other side of the world, kalau dia orang buat pun dia tak akan boleh serupa dengan apa yang kita boleh buat. Dia macam individu lah kan. No one is as special as us. Saya rasa sebagai negara, sebagai satu industri pun sama juga. Kita unique in our own way, and that is something yang kita patut ketengahkan lah. Itu dari segi konten. Macam mana pula dengan teknologi? We seem to have a good reputation. Reputasi kita amat baik di persada dunia.
Okey lah, saya rasa kita kalau nak kata teknologi, kalau dalam global punya feel, saya rasa kita masih jauh nak kena catch up. Tapi kelebihan kita dengan apa yang limited, dengan apa yang kita ada ni, kita masih boleh hasilkan satu yang membanggakan lah. And especially di orang kata apa, this side of the world, di Asia ni kita memang contender lah, I think. Okey, kita melihat macam sekarang ni kan, kalau kita dengarkan, kita sentuh sikitlah tentang kerjaya Usamah ni, dan yang berada di belakang Usamah semua anak-anak muda. Kan? Sebab semalam kita ada bincangkan juga, saya dengan Nas, katanya macam kalau dengar dulu kita anak-anak nak jadi gamer, nak jadi mereka yang terlibat dalam animation dan sebagainya, ni macam mak akan pelik. Apa cita-cita saya sebagai ni? ayah pun fikir dua kali, anak aku nak buat animasi, kan? nak buat game. Tapi sekarang ini kita dah membuktikan ini adalah satu peluang kerjaya yang amat baik sekali bila melihat pada kejayaan anak-anak muda untuk mencipta satu filem animasi yang cukup gempak. Kan? Jadi macam mana Usamah? Mungkin Usamah boleh bagi semangat sikitlah kepada mereka sedikit. Alhamdulillah, actually kalau saya boleh relate juga, sebab saya rasa sama masa saya membesar dan nak belajar animasi tu, masa tu sama juga tak nampak kalau future kalau belajar dalam bidang ni macam mana. Tapi saya bersyukur sangat-sangat ayah saya dalam kerisauan dia tu, dia tak menghalang, malah dia cuba encourage kan. Jadi saya harapkan untuk yang siapa-siapa orang kata apa, generasi muda yang nak berminat, nak berkecimpung dalam industri ni, teruskan. Kita tak tahu what the future holds kan. And pada parents especially, saya rasa parents lagi memainkan peranan lagi besar. Sebenarnya kita kena ada sifat terbuka, di mana kita tak boleh anggap yang kita tahu apa yang akan jadi pada masa depan. Kita tak tentu lagi whether kita boleh determine our children punya future. Jadi saya pun dengan pengalaman yang saya dah ada, saya dengan anak-anak saya pun, saya cuba encourage diorang untuk cari diorang punya passion. Sebab saya tahu sekarang ni mungkin animasi is the thing, tapi give it another 5-10 years, entah benda apa baru lagi kan. Betul, yang betul, saya setuju. Kita kena open untuk segala peluang kan. Dan kita menyediakan anak-anak kita untuk pekerjaan yang masih belum ada di luar sana. Jadi, InsyaAllah. Rahsia terakhir saya nak korek daripada Usamah. Ejen Ali 2 bila nak datang ni? Bila? Oh, gelap saya pun tertanya benda sama. Oh, rahsia lah ni, rahsia. Tak apa, kita rahsiakan dulu. Dia kita semua orang tahu kita dalam situasi pandemik kan. So Ejen Ali 2 kan is satu movie lah, feature film yang kita nak buat. Dah bermula dan masih dalam orang cakap apa, pembuatan. Tapi tak apa, kita simpan dulu kat situ. Simpan rahsia. Kita tak nak banyak sangat reveal kan. Tak apa. Syabas diucapkan. Dari hari ke hari kita akan dapatkan perkembangan Ejen Ali. Terima kasih Usamah. Syabas kepada Wow Animasi mengharumkan nama Malaysia. Kepada tim Wow Animation. Itu dia Usamah Zaid Yassin, Ketua Pegawai Eksekutif Wow Animation. Begitu gembira bila kita dengar Ejen Ali. Bila kita dengar berita macam ni kan, untuk orang kata menceriakan rakyat Malaysia. Apa lagi yang kita nak ceriakan rakyat Malaysia? Apa kata kita menari Zapin sikit. Are you ready, Anim? Are you ready? I always ready. Kita saksikan bingkisan ini. Jom Istimewa. kita saksikan. Pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. 31 bulan 8 57, hari mulia, negaraku merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Dua, tiga, kucing berlari. Macam tak link je. Tak link je. Tak apalah, kita mengacara je lah ya. Kita jangan menari. Nanti patah belakang kita. Jadi saya teruja melihat
pasangan Percaya ayah. tak percaya, itu ayah dengan anak tau. Itulah dia. Dan istimewa untuk Malaysia hari ini, kita bersama-sama mereka sekarang juga. Encik Kemaru Ibrahim. Mana? Dan belum keluar anaknya lagi. Fatin Hani Sofia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat datang ke MHI. Wah, Saya cerianya begitu ni. teruja dengan Encik Kemaru. Sebelum kita mula, kita semua nak tahu apakah umur sebenar Encik Kemaru. Kan? Macam tertanya-tanya bila tengok video tu. Ada yang kata 60, ada yang kata 50. Okay, umur ayah berapa? 68 tahun dan masih begitu bersemangat. Dan di sini adakah Encik Abdullah Encik Kemaru seorang penari juga? Adakah saya seorang penari? Saya dulu memang latih tari lah. Dulu latih tarian dan muzik lah. Itulah Okey, dia. kita nak kenal juga Fatin Hani. Fatin ke Hani kita nak panggil? Saya Hani Waru. Wah. Okey, Hani kita nak tahu juga Hani. Hani sebagai seorang penari juga kan? Betul. Jadi untuk video yang viral ni ada satu lain lah angle dia, semangat kemerdekaan dan sebagainya. Untuk step yang diberikan. Sebab ayah mungkin ada ingat, ada tak ingat. Hani sebab dah bekerja dekat situ. Jadi macam mana dengan penghasilan satu video itu nak menghafal step tu bukan senang kan? Untuk kita lah, untuk kita yang newbie lah. Ayah sebenarnya senang je nak ajar dia. Hani nak record video tu pun tak sampai berapa jam kan? Sekejap je. Sebab ayah boleh buat on the spot. Tapi Hani cut lah supaya ayah lebih ingat dan dia lebih yakin. Jadi tak selalunya. Betul tengok video ni. Bila kita tengok memang orang kata, tergelak hati kita kan. Dan kepada ibu bapa di luar sana, ada banyak juga yang tanya, ini ayah dia ni, kita tengok budak-budak sekarang suka menari, suka berTikTok dan sebagainya kan. Tapi di sini seorang ayah memberikan galakan penuh kepada anaknya untuk berkarya. Jadi macam mana pendapat Hani? Adakah Hani rasa bertuah? Hayah sebenarnya daripada kecil dia memang dah ajar Hani dari menari. Pada umur Hani 2 tahun lagi. So dia memang galakkan. Kalau nak tahu, memang satu family Hani seorang penari. Orang sini lah. Nak tanya. Dia macam kalau tengok kan, kalian berdua ni kat rumah macam ada masa free je menari. Ada masa free je menari. Itu ke yang berlaku? Betul. Kita orang kalau boleh, kalau ada masa lapang tu kita orang akan bersama je dua orang. Nak tanya juga kepada Tok Guru kita Encik Kemaru ya. Dah berapa lama menjadi seorang guru penari dan betapa pentingnya orang kata menerapkan warisan kita untuk anak-anak muda. Lagi sekali boleh, ayah tak berapa nak jelas. Boleh. Saya nak tanya, adakah penting untuk Encik Kemaru untuk menerapkan Zapin ini untuk generasi akan datang? Betapa pentingnya kita nak orang kata menurunkan ilmu? Betul. Memang hasrat kerja saya macam tu lah untuk nak mengajar anak-anak muda ni untuk lebih meminati tarian tradisional dan juga muzik tradisional ni. Jadi saya InsyaAllah pengurusi saya Datuk Zeli bin Harun ni akan buat satu studio dan satu studio muzik dan studio tari untuk Hani bergerak aktif dengan mengajar anak-anak saya percuma. Katanya tadi memang satu keluarga menari kan? Betul. Okey, ini bila menyaksikan video kalian bukan sahaja menari, dia siap ada mimik muka yang macam lakonan itu bersama dengan ayah dengan anak. Showmanship yang sangat menjadi. Ini bukannya boleh terjadi kalau tak ada karisma dan karakteristik yang sama kan? Chemistry yang sama. Bila berlaku ini mungkin sangat mudah kot untuk mereka dampaklah keakraban Fatin Hani dan juga Encik Kemaru. Orang ramai mesti memberikan komen yang positif juga untuk kalian berdua. Ayah nak bagi apa? Positif? Terima kasihlah pada MHI kerana sudi menjemput kami dalam MHI ini hari ini, dan juga saya berterima kasih juga kepada semua pengarah-pengarah, bekas-bekas pengarah JKKN 9 yang telah banyak memberi saya untuk peluang untuk mengembangkan bakat seni anak-anak saya dan juga kumpulan saya warisan seni Negeri Sembilan. Juga saya tak lupa, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Cik Fitri Yahya yang banyak menyebut kumpulan saya buat MHI.
Wah, okey boleh. Bateri akan dengar ni. InsyaAllah dia pun memang Zapin dengan dia tidak berpisah ya. Tak berpisah tak ada lah. Kita terus Tapi songkok tinggi ada, songkok tinggi. Ada. Kalau tinggi berat mengat tak larat. Betul. Kan pagi-pagi ni lentok kepala. Terima kasih Cikgu Maru dan juga Fatin Hani. Terima kasih. Ini dia anak bapa. Tengoklah keakraban mereka kan. Makin akrab bila ada minat yang sama. Encik Kemaru dan Hani Madu begitu terus memperkasakan warisan kita, warisan Melayu Malaysia. Alhamdulillah. Teruskan perjuangan anda dan kita akan berehat seketika kerana selepas ini Anim Izzati akan berjuang untuk menguruskan lengan saya. Membakar lemak. Kita tengok lengan mana yang akan kurus, kiri ke kanan. Kalau nak tengok macam mana nanti, saksikan Malaysia Hari Ini seketika nanti. Kiri dengan kanan. Kita penat angkat dumbbell, dia duduk pula. Inilah dia lumrah dunia ya. Wanita bekerja dan lelaki duduk bersantai saja. Tidak begitu. Jangan santai bini sangat. saya dengar habis saya. Jadi di sini bukan kita nak bersantai. Kerusi ni, percaya tak Anim? Kerusi ni boleh digunakan untuk menyihatkan badan anda. Percaya? Jadi ini antara demo yang kita nak tunjukkan, tapi bukan kami lah. Kami nak bersama dengan jurulatih kecergasan iaitu Encik Amirul Quek yang kini bersama dengan kita secara maya. Okey, Encik Amirul. Encik Amirul, handsome dan gantang orangnya. Kita teruskan sahaja. Saya dah bersemangat dah ni. Nampak? Apa yang kita boleh lakukan dengan botol 1.5 liter ini? Okay, hari ini kita akan buat dalam 3 exercise which is upper body exercise. So basically kita akan start dengan warm up. Kita akan ada arm circle. And then second kita akan buat overhead press which is kita akan pakai botol. And then yang ketiga kita akan buat tricep dips bahagian belakang tangan kita. So kita akan pakai kerusi juga dalam masa yang sama. Baik. Okey. Teruskan. Saya tak berapa faham sangat tapi kita teruskan saja. Warm up dulu. Okay. So arm circle ni kita akan buat start dengan ini dari segi duduk pun boleh, berdiri pun boleh, tak ada masalah. So kalau duduk boleh, kita just straightkan tangan kita and then kita just rotatekan dia ke bahagian arah jam pun boleh. Tapi kena pegang ke? Kena pegang ke botol 1.5 liter ni? Botol tak pegang lah. Botol. Anim dah pegang sangat tadi. Anim kata pilih. Botol tak ada apa. Botol boleh letak bawah dulu. Kesian dia. Patut dia rasa macam struggle. Botol next nanti. Okay. So kita akan warm up dulu. Okay. Ini senang. So kita buat dalam 15, 1, 2, 15 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, setakat ni okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan ke belakang pula. Okey. 1, 2, 3, 4. Ya. Boleh rasa ni. Boleh rasa tau dah lengur sekarang ni. 8, 9, betul. 10, 1, 2, tak habis lagi. Last one. Okay, fine. Okay. Alright, so kita buat yang second exercise which is kita dah warm up dekat kita punya shoulder. So kita akan pakai botol air. Baru warm up. Baru keluar botol air. Okay. Nah. So baru kita pegang botol air. Okay. So kita akan buat overhead press. Okay. So overhead press ni dia akan basically akan fokus more dekat concentrate dekat bahagian kita punya shoulder. And then at the same time. Shoulder. Okay, so kita kena buat position yang macam ni. So tengok position saya. Bahagian macam ni. Alright. Okay. So kita akan push botol air ni ke atas. Straight and down slowly. Okay, inhale. Terasa juga berat dia. Exhale. Okay, cara pernafasan pun penting ya. Betul. Cara pernafasan pun penting. Inhale. Okay, exhale. So bila kita tolak, exhale ya. Okay. Ambil nafas. Exhale. Okay, last one. Okay, inhale. Okay. Exhale.
Tak lama lagi tangan saya sama besar dengan Encik Amirul, insya-Allah. Okey, cuma Nas, kita nak tanya juga. Nas punya tangan kan macam... Dah nampak macam kena dibahas. Nampak? Dah nampak dah tu. Itu baru satu. So exercise yang macam ni kita boleh basically practice dekat rumah. Sedangkan walaupun sekarang ni tengah pandemik, so gym pun tengah masih tutup. So betul. Kita boleh practice benda ni kat rumah lah. So last exercise kita is actually kita akan buat tricep dip. So kita akan pakai kerusi. Kerusi, baik. Okey, silakan. Saya beri ruang. Kerusi dah bersedia? Betul. Okey. Thank you. Okey, apa yang kita lakukan dengan kerusi ni? Okay, so kita akan buat tricep dip. Okay, so abang boleh pegang untuk bucu seat tu macam ni. And then badan bawakan ke depan. Okay. Alright, badan bawa ke depan sikit. Okay, depan lagi. Okay. Depan lagi. And then depan lagi. Okay, so tangan make sure dekat dengan pinggul. Okay. Alright. Okay, so kita akan turun slowly up. Slowly down, slowly up. Berapa banyak kita kena turun? Kena turun banyak ke? Turun sampai kalau boleh paras bawah sehabis lagi boleh lah. Sampai sehabis boleh lah. Bawah lagi, menggigil kita, menggigil. Ya Allah. Bagaimana perasaan anda? Berpeluh ya? Berpeluh boleh tahan juga. Inhale. Nafas jaga nafas. Macam coach pula ni. Lagi turun. Turun lagi sikit, lagi. Ya Allah. Okay, exhale. Terima kasih Encik Amirul di atas tips-tips anda. Okay. One more. Alright. Ada lagi ke? One more. Okay, sempat lagi ni. Last one. Okay. Push. You did it, Nas. Baru 5 dah ketat macam ni Encik Amirul. Well done. Terima kasih kepada Encik Amirul kita. Terima kasih. Okay, thank you guys. Thank you for having me. Saya Nazlir Rahman dah semakin sihat di set MHI kita hari ini. Ani Mezati macam mana? Kempis juga lengan saya di belah kiri dan juga kanan. Terima kasih kepada anda semua menyaksikan kami selama 1 jam. Esok suatu yang istimewa, kita akan menyingkap suatu yang keji dan terkutuk sebenarnya. Kita sedang menyingkap isu pedofilia. Okey, esok di Malaysia hari ini jangan lupa 9.30 pagi. Jaga diri. Assalamualaikum. Sihatkan badan anda. Yeah. Dah